Nama kerajaan Reman dikatakan berasal dari dialek Melayu Patani, iaitu Rama, yang bermaksud ramai dalam bahasa Melayu. Kemungkinan ianya dikaitkan dengan kedatangan dan penghijrahan beramai-ramai orang-orang Melayu Patani yang datang ke kawasan berkenaan pada lewat abad ke-18. Rekod terawal dari Inggeris yang menyebut mengenai kerajaan berkenaan adalah pada tahun 1818 Masihi, di mana dalam perjanjian antara Gubernur Prince of Wales Island Pulau Pinang, John Bannerman dengan Raja Kerajaan Reman ketika itu, Tuan Long Mansur yang bersemayam di Crow, kini Pengkalan Hulu, Perak. Kerajaan Reman diasaskan di Patani, iaitu di daerah Pujut, Jalur dan Legeh yang disatukan di bawah pentadbiran Tuan Tok Nik Tok Leh pada tahun 1810 Masihi. Beliau yang juga dikenali sebagai Tuan Mansur merupakan pembesar dari Patani di mana beliau dilantik untuk meninjau dan mengawasi aktiviti perlombongan di kawasan berkenaan oleh Sultan Muhammad Raja Bakar yang memerintah Kesultanan Patani ketika itu. Pada penghujung abad ke-18, ketika Tuan Tok Nik dan pengikutnya sudah menetap di dataran Crow, kawasan berkenaan sudah menyaksikan penghijrahan beramai-ramai orang Melayu Patani yang melarikan diri dari kekacauan yang berlaku di negeri Patani sejak 1785 Masihi. Perang Perak Reman antara Kesultanan Perak dengan Kerajaan Reman pada tahun 1826 Masihi tercetus akibat perebutan kuasa yang kaya dengan biji timah, iaitu Klian Intan dan Crow. Kawasan berkenaan pada asalnya merupakan sempadan antara Kesultanan Perak dan Kesultanan Patani pada awal 1780 Masihi, dikuasai oleh Tuan Tok Nik sekitar tahun 1790 Masihi yang akhirnya mengasaskan Reman. Pada tahun 1826 Masihi, Sultan Abdullah Muazzam Shah yang memerintah Perak ketika itu cuba mendapatkan bantuan syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI untuk menguasai kawasan berkenaan, dan pihak SHTI tidak memberi sebarang maklum balas kepada Sultan Abdullah mengenai permohonan baginda. Akhirnya, Sultan Abdullah membuat keputusan untuk bertindak bersendirian dan mengerahkan tentera Perak menuju ke utara, seterusnya berkubu berhampiran Lenggong yang ketika itu merupakan kota kerajaan Reman di bahagian selatan. Tentera Perak akhirnya melakukan serangan mengejut terhadap Reman pada tahun yang sama yang menyebabkan Raja Reman pada ketika itu, Tuan Mansur, berundur dari kubu Kapeh ke utara menuju ke Klian Intan dan seterusnya Kuala Kepayang. Serangan pantas dan mengejut tersebut membolehkan Perak berjaya menguasai Klian Intan dan Crow yang menjadi punca pertikaian antara dua buah kerajaan Melayu tersebut. Namun, penguasaan Perak di kawasan berkenaan tidak lama apabila tentera Reman kembali merampas kawasan berkenaan beberapa tahun kemudian. Walaupun Reman berjaya menguasai kembali jajahan yang dikuasai Perak sebelum ini, perang antara Perak dan Reman berlanjutan sehingga penghujung abad ke-19. Kerajaan Reman mencapai kemuncak kegemilangan pada pertengahan abad ke-19 apabila aktiviti perlombongan yang diselia oleh Toh Nang Patani, bangsawan Reman yang dilantik menjadi penghulu bendahari di negeri berkenaan memberi pulangan yang lumayan. Kekayaan kawasan berkenaan menyebabkan kerajaan Reman memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan berkenaan dan menggalakkan aktiviti ekonomi serta membawa kepada pembukaan kawasan penempatan baru. Perang Perak Reman secara rasminya berakhir apabila kedua-dua pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan sempadan masing-masing. Perjanjian damai Perak Reman dimeterai pada tahun 1882 Masihi, di mana Perak pada ketika itu berada di bawah naungan British, diwakili Residen British Sir Hugh Low, manakala Tuan Jagong Raja Reman mewakili pihak Siam. Reman merupakan negeri naungan Siam. Dalam perjanjian berkenaan, Lenggong diserahkan kepada Perak manakala Perak tidak lagi menuntut Klian Intan dan Crow dari Reman. Sempadan kedua-dua negeri ditetapkan di Bukit Nasha yang terletak sekitar 5 km selatan Pekan Grid. Nama Bukit Nasha merupakan singkatan kepada nak disahkan satu perjanjian, yang perjanjian yang dimeterai mengesahkan konflik di antara Perak dan Reman sudah berakhir. Bagaimanapun, perjanjian berkenaan dimeterai sekali lagi pada tahun 1899 Masihi, di mana sempadan kedua negeri berkenaan sekali lagi diubah dan kali ini di Keruna yang terletak di utara Gerik sekaligus menandakan Perak memperoleh Pekan Gerik dari Reman. Perjanjian damai berkenaan membolehkan Reman menumpukan perhatian mereka kepada pembangunan negeri selain tidak lagi bimbang akan ancaman serangan dari Perak. Konflik yang berakhir tersebut membawa kemakmuran dan kedamaian buat julung kali di seluruh negeri Reman sejak ianya diasaskan pada awal abad ke-19.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, wujud kesedaran dalam kalangan orang Melayu untuk bangkit menuntut pemerintahan sendiri dari penjajah kerana ketidakpuasan hati dalam kalangan orang Melayu Patani yang kehilangan negeri mereka akibat penaklukan Siam pada tahun 1810. Gerakan kemerdekaan ini muncul untuk menuntut hak autonomi lebih luas dari pihak Siam selain mengembalikan semula Kesultanan Patani yang hilang di mana dengan menyatukan semula negeri Patani yang dipecahkan, hak orang Melayu dan tanah mereka lebih terpelihara dari campur tangan kerajaan Siam. Operasi besar-besaran tentera Siam berjaya menahan para pemimpin politik dan gerakan kemerdekaan Patani di negeri-negeri gabungan tersebut. Antara orang kenamaan yang ditawan ialah Tuan Lebeh Long Raya, Raja Muda Reman, Sultan Abdul Kadir Kamaluddin Shah, Sultan Patani dan Tengku Abdul Muttalib, Raja Teluban. Tuan Lebeh selaku Raja Muda Reman seterusnya didakwa di Mahkamah Siam di Singgora atas tuduhan mencetuskan kekacauan dengan menghasut orang-orang Melayu untuk bangkit menentang kerajaan Siam. Mahkamah Siam akhirnya membuat keputusan bahawa Tuan Lebeh bersalah di atas semua pendakwaan. Raja Muda Reman kemudiannya diberi pilihan hukuman iaitu sama ada mahu dipenjara 25 tahun di Singgora atau 20 tahun di Bangkok. Tuan Lebeh memilih hukuman kedua sebagai pilihannya. Tuan Lebeh seterusnya dipindahkan dari penjara Singgora ke Bangkok menaiki kapal Siam bernama Cameron. Malangnya, kapal berkenaan karam dalam perjalanan menuju ke Bangkok dan Rama Muda Reman tersebut dikabarkan turut terbunuh dalam insiden berkenaan. Berita kematian Tuan Lebeh Long Raya menyebabkan Raja Reman iaitu Tuan Jagung bertukar cita dan baginda akhirnya mangkat beberapa minggu kemudian tanpa sebarang pewaris takhta. Dengan penahanan para pemimpin gerakan kemerdekaan pada tahun 1902 Masihi, gerakan kemerdekaan dalam kalangan orang-orang Melayu dalam negeri gabungan Patani semakin lemah. Bagi mengelakkan gerakan serupa berlaku pada masa akan datang, kerajaan Siam membuat keputusan untuk menarik semua kuasa autonomi 7 negeri gabungan tersebut. Kesemua negeri berkenaan disatukan di bawah satu wilayah yang dipanggil Monton, iaitu Monton Patani, di mana ianya diperintah oleh Gubernur yang dilantik kerajaan Siam. Monton pula dibahagikan kepada 4 buah daerah yang dipanggil Changwat, iaitu Patani, Yala, Saiburi dan Narathiwat, di mana setiap Changwat ditadbir oleh seorang pesuruhjaya yang dilantik kerajaan Siam. Dengan ini, maka berakhirlah kerajaan Reman sebagai sebuah negeri merdeka dan di bawah sistem baru tersebut, Reman diserapkan sepenuhnya di bawah Changwat Yala. Namun, legasi kerajaan Reman yang masih jelas dapat dilihat pada hari ini adalah batu penanda sempadan yang masih terletak di Hulu Perak yang dibina sekitar 1899 Masihi di mana ianya berfungsi sebagai penanda sempadan antara kerajaan Reman dan Perak. Batu berkenaan masih wujud sebagai tanda kewujudan kerajaan Reman pada hari ini.